Hai, hari ni kita nak sambung 9.1 bahagian piramid ekologi. Okey, kita dah tahu yang rantai makanan dengan siratan makanan ni dia menggambarkan hubungan pemakanan antara organisma. Bila satu organisma tu dia makan organisma lain, ada pemindahan tenaga berlaku. Okey, bila dalam interaksi tu, bila arah strof tu meningkat, arah strof pertama, kedua, ketiga, dengan individu, biojisim dia, jumlah tenaga yang terkandung dalam setiap individu bagi setiap arah strof tu dia akan berubah. Kita nak tengok dia berubah macam mana. Jadi nak tengok perubahan biojisim, jumlah tenaga dengan bilangan individu tu, dia guna piramid ekologi untuk gambarkan perubahan tu. Piramid ekologi ni ada piramid bilangan, piramid biojisim dengan piramid tenaga. Kita pergi yang pertama, piramid bilangan dulu. Piramid bilangan ni maksudnya bilangan organisma lah. Bilangan organisma pada setiap arah strof dalam satu rantai makanan. Bahagian paling bawah biasanya memang bilangan dia paling banyak. Okey, tengok. Ni nampak pengeluar ni. Dia dekat arah strof pertama dalam piramid. Okey, dan dia naiklah piramid ni. Arah strof kedua, arah strof ketiga, arah strof keempat. Yang ni pengguna tertia lah. Okey, bilangan organisma semakin dia naik ke atas piramid, semakin kurang bilangan organisma tu. Maksudnya yang paling banyak bilangan dia adalah pengeluar dan yang paling sedikit adalah pengguna tertia. Dan saiz dia pun semakin besar. Maksudnya kalau ikut saiz, kecil, sini besar. Kalau ikut bilangan, banyak, sini sikit. Piramid biojisim. Biojisim maksudnya jisim benda hidup. Piramid biojisim ni dia menunjukkan jumlah biojisim per unit kawasan semua organisma dalam arah strof. Biojisim diukur menggunakan jisim kering. Apa jisim kering? Jisim kering ni adalah jisim apabila kita dah buang semua air dalam organisma tu. Senang cerita macam kalau jisim kering pokok, tumbuhan, maksudnya kita keringkan di dalam oven baru kita timbang. Macam tu. Okey. Jadi piramid ni menggambarkan biojisim yang boleh dibekalkan kepada organisma dalam arah strof berikutnya. Maksudnya dia nak tengok berapa banyak biojisim tu, berapa banyak bekalan makanan lah. Contoh, jumlah biojisim pengeluar yang boleh dimakan oleh pengguna primer adalah lebih tinggi daripada biojisim pengguna primer. Okey, maksud dia pengeluar dia punya biojisim mesti lebih tinggi. Mesti lebih jisim dia. Supaya mencukupi bilangan dia untuk dimakan oleh pengguna primer. Seeloknya pengguna primer biojisim dia jangan mengatasi pengeluar lah. Jadi seterusnya sama juga, biojisim pengguna sekunder mestilah kurang daripada biojisim pengguna primer. Semakin tinggi ke bahagian atas, semakin kuranglah jumlah biojisim dia. Okay, tengok macam ni. Ni 2.1 darab 10 kuasa 7 kilogram per kilometer persegi. Banyak kan? 2.1 darab 10 kuasa 7. Kalilah banyak. Lepas tu pengguna primer dia yang makan pengeluar ni cuma 21,000 kilogram per kilometer persegi. Pergi atas lagi kurang. 2,100 kilogram per kilometer persegi. Jadi tumbuhan yang banyak ni dia cukuplah untuk pengguna primer ni. Pengguna primer kurang daripada tumbuhan. Faham? Okey. So itulah dia piramid biojisim. Seterusnya piramid tenaga. Kita tahu yang pengeluar ni dia dapat tenaga daripada matahari. Ini tenaga utama dia. So dia simpan dalam tisu-tisu dia lah tenaga matahari ni. Jadi pengeluar ni akan ada 100% tenaga. Bila arnab ni makan tumbuhan, dia akan makan tumbuhan tu dan dia akan dapat tenaga daripada tumbuhan tu lah. Walaupun tumbuhan ni ada 100% tenaga, arnab ni takkan dapat 100%. Dia cuma akan dapat 10% je daripada tenaga tumbuhan tadi. Sebab 90% tu tenaga tu akan terbuang, dibebaskan sebagai haba, digunakan semasa pencernaan, digunakan semasa respirasi dan sebagainya lah. Maksudnya 90% tu dia tidak disimpan oleh pengguna primer, dia akan dibebaskan. Jadi pengguna primer ni bila dimakan oleh pengguna sekunder sama juga. Pengguna sekunder ni akan dapat 1% je daripada tenaga arnab ni, tenaga daripada arnab pengguna primer.
Sama juga bila helang makan, dia akan dapat tenaga yang lebih sedikit, iaitu 0.1% daripada tenaga dalam ular tadi. Faham tak? Maksudnya pemindahan tenaga tu akan makin berkurang dan makin berkurang dia punya kadar dia, disebabkan banyak tenaga terbebas ke persekitaran dan digunakan semasa respirasi, pencernaan dan sebagainya. Okey. Boleh baca kat sini. Hanya 10% tenaga dipindahkan ke arah strof berikutnya. 90% tenaga hilang ke persekitaran melalui haba, melalui proses hidup, melalui perkumuhan, melalui penyatinjaan. Semua yang dibuat tu akan memerlukan tenaga. So tenaga tu akan digunakan untuk semua ni. Hanya 10% je tenaga yang disimpan. Jenis interaksi antara komponen biosis. So, apa jenis interaksi yang utama? Saprofitisma, simbiosis, pemangsaan dan persaingan. Persaingan ada dua pula, intraspesies dengan interspesies. Okay, kalau intra, kalau cikgu nak ingat intra di A kan, maksudnya daripada persaingan yang sama spesies. Sama, intra. Tu cara saya ingat lah. Kalau interspesies, berlainan spesies. Okay, next tengok. Interaksi yang pertama, saprofitisma. Interaksi organisma yang mendapat makanan daripada bahan organik mati. Contoh, cendawan. Nampak? Dia ambil nutrien daripada batang pokok mati lah. Dia tak membahayakan batang pokok tu. Batang pokok tu dah mati. Simbiosis. Simbiosis berlaku apabila spesies berlainan hidup bersama dan berinteraksi antara satu sama lain. Dia mesti hidup bersama. Dan simbiosis ni ada banyak pula. Pertama, mutualism. Kalau simbiosis yang pertama, mutualism, iaitu interaksi yang memberikan keuntungan dua-dua pihak. Maksudnya positif. Dua-dua dapat keuntungan. Contoh, burung tiong dapat makanan, iaitu kutu di badan kerbau, manakala kerbau bebas daripada kutu. Itu dia. Maksudnya burung tiong ni dia hidup atas badan kerbau. Dan kerbau ni tak kisah pun sebab dia bersihkan badan kerbau. Dan burung tiong ni dapat benefit, dapat faedah, dapat kutu daripada badan kerbau. Simple. Okay. Simbiosis yang kedua, commensalism. Commensalism ni interaksi yang beri manfaat pada salah satu organisma tapi tidak memudaratkan satu lagi pihak. Maksudnya satu dapat untung, satu lagi kosong, tak dapat apa. Tapi tak bahaya juga untuk dia. Contoh, ikan jerung dengan ikan remora. Ikan jerung ni tak ada keuntungan pun daripada ikan remora. Sedangkan ikan remora dapat makanan dan daripada serpihan makanan ikan jerung. Okay, next. Simbiosis yang ketiga, parasitisma. Parasitisma, untung satu pihak lagi akan dapat kerugian, memudaratkan satu pihak lagi. Contoh, cacing pita. Parasit dalam usus manusia yang menyerap nutrien menyebabkan manusia kekurangan nutrien. Manusia ni adalah perumah lah. Okay, next. Interaksi yang seterusnya, pemangsaan. Pemangsaan ni interaksi yang melibatkan satu organisma, pemangsa, dan yang makan organisma lain, mangsa. Mangsa ni yang dimakan lah. Contoh, pemangsa burung hantu menangkap mangsanya, iaitu tikus. Okay. Lain, harimau dengan rusa. Harimau tu pemangsa, rusa tu mangsa. Persaingan. Persaingan berlaku apabila organisma dalam satu habitat bersaing untuk mendapatkan keperluan asas seperti makanan, air, cahaya, pasangan. Dia tengoklah sama spesies atau tak. Ni interspesies ya, spesies berlainan. Persaingan antara tumbuhan yang berlainan spesies untuk dapatkan cahaya matahari. Tumbuhan ni jenis lain, spesies lain, ni spesies lain bersaing untuk dapatkan cahaya matahari. Okey. Persaingan intraspesies. Intraspesies contohnya persaingan haiwan yang sama spesies untuk mendapatkan pasangan. Dia bergaduh untuk dapatkan pasangan. Ataupun pokok jagung dengan pokok jagung bersaing untuk dapatkan cahaya matahari. Okey, sekarang kita tengok satu jenis ekosistem, iaitu ekosistem payu bakau. So, setiap ekosistem tu dia akan ada komponen abiosis, bukan hidup, dengan komponen biosis. Jadi, komponen abiosis untuk ekosistem payu bakau ni dia ekstrim. Kita tahu abiosis kan, dia punya iklim, dia punya suhu, dia punya pH and everything, bentuk muka bumi semua tu. Jadi, kita tengok apa dia komponen abiosis yang ada dekat ekosistem payu bakau. Okay, yang pertama sekali, ekosistem payu bakau ni dia terdedah dengan ombak dan pasang surut air. Tanah dia lembut, berselut, berlumpur, kurang udara, terdedah pada tiupan angin yang kencang. Lepas tu kandungan garam dalam tanah dia tinggi sebab dia berdekatan dengan laut kan. Lepas tu kepekatan oksigen yang terlarut rendah. Lepas tu terdedah pada keamatan cahaya matahari yang tinggi, panas. Dan lagi satu, pecahan biji benih dia dekat kawasan pasang surut air.
Jadi ini semua kalau ikutkan komponen yang ekstrim, yang susah untuk satu tumbuhan tu hidup. Kita nak tengok macam mana pokok bakau ni sesuaikan diri dia dan dia boleh survive dan hidup di komponen abiosis yang ekstrim macam ni. Komponen biosis ekosistem paya bakau, spesies flora dan fauna. So contoh dia macam lotong kelabu, burung bangau, cendawan, monyet Belanda, ular, ketam, pokok bakau, belangkas dengan ikan belacak. Ini semua komponen biosis, benda hidup yang ada dekat ekosistem paya bakau. Macam mana pokok bakau dia boleh survive dalam komponen abiosis yang ekstrim tadi? So dia ada ciri-ciri khas dia yang membolehkan dia bermandiri ataupun kekalkan spesies dia di kawasan paya bakau tu. So kita tengok satu persatu. Pertama, daun pokok bakau. Daun dia, kutikel dia tebal, stoma dia terbenam. Jadi benda ni boleh kurangkan kadar transpirasi, kehilangan air dari tumbuhan. Sebab dia, kawasan dia panas, keamatan cahaya tinggi. Pokok bakau juga dia ada daun sukulen. Daun sukulen ni boleh simpan air. Dan juga struktur khas dia, hidatot ada dekat daun tu untuk singkirkan garam berlebihan yang diserap daripada air. Jadi daun yang tua yang dapat serap garam yang banyak ni akan gugur. Akar pneumatophore, nama lain dia ada juga orang panggil akar udara. Akar pendek dari permukaan tanah untuk pengudaraan. Dia perlukan akar pneumatophore ni untuk pertukaran gas di kawasan yang sering ditenggelami air. So akar ni bantu pertukaran gas melalui struktur nama dia lenticel. Maksudnya dekat akar ni dia ada liang-liang lenticel. Kalau daun stoma kan, akar lenticel. Okey, tu tempat pertukaran gas. Contoh dia Avicennia sp. Ketiga, akar jangkang. Akar jangkang ni akar yang terbuka macam ni. Jadi tujuan dia cengkam dalam tanah dengan kuat untuk bagi sokongan, bagi melawan tiupan angin dan ombak yang kuat. Akar bani pula, akar yang tebal untuk tambah luas permukaan dasar pokok bakau ni. So dia boleh sokong pokok ni tumbuh walaupun di kawasan tanah lembut dan berlumpur. Contoh bergerak sp. Yang akar jangkang tadi contoh dia Rhizophora sp. So next, biji benih. Kita tahu tadi risiko dia biji benih tu boleh dihanyutkan oleh air. Jadi biji benih pokok bakau ni jenis Viviparity, iaitu dia bercambah dan tumbuh semasa masih melekat pada pokok induk. Dekat pokok lagi dia dah bercambah. Jadi bila dia jatuh tu, dia jatuh tegak, jatuh tercacak dan terus nanti menjadi pokok lah. So dia mengurangkan risiko biji benih tu hanyut di bawah air. Okey, pengkolonian dan sesaran. Dia macam ni lah. Kadang-kadang satu kawasan tu dia boleh berubah ataupun boleh musnah disebabkan fenomena semula jadi. Contoh macam letusan gunung berapi, gempa bumi, kemarau. Tiba-tiba je jadi kat kawasan tu. Ataupun pelombongan ke kan. Kiralah faktor semula jadi ke, buatan manusia ke. Apa-apa kejadian yang besar macam tu dia boleh hapuskan semua hidupan yang ada pada kawasan itu. Jadi bila organisma kat kawasan tu terjejas, semua organisma akan mati ataupun berpindah, bermigrasi. So kawasan tu akan jadi kawasan kosong, kawasan terbiar. Bayangkan ni kawasan kosong, bekas lombong terbiar. Okey. Jadi bila terbiar beberapa lama, dalam masa yang panjang, tiba-tiba je nanti akan ada satu spesies yang akan mula tumbuh. Jadi spesies yang mula-mula tumbuh dalam kawasan yang terbiar ni, atau kawasan kosong ni, kita panggil sebagai spesies perintis. Kalau rumput yang tumbuh mula-mula, rumput lah spesies perintis tu. Dan spesies perintis ni, dia akan melakukan pengkolonian. Maksudnya tumbuhan yang mula-mula menakluki tempat yang belum diduduki. Dan dia bentuk koloni lah. Dia membiak lah kat tempat tu. Okey, bertumbuh kat tempat tu. Kemudian bila masa berlalu, keadaan tanah berubah dan sebagainya menjadi lebih subur. Bila sesuai dengan tumbuhan lain, maka tumbuhan lain akan datang, tumbuh pula. Jadi tumbuhan lain tu, dia akan melakukan sesaran. Macam ni contoh, kalau spesies perintis tadi rumput. Lepas tu lama-lama ada pula tumbuh pokok lain. Pokok A. Pokok A ni tumbuh pula. Pokok A ni tumbuh pula. Tumbuh. Makin lama makin banyak pokok A ni tumbuh. Lagi banyak daripada spesies perintis yang asal. So, pokok A ni, kita panggil dia penyesar. Dia gantikan spesies
perintis yang mula-mula dominan kat situ. Faham tak? Itu maksud dia. Koloni, spesies perintis. Sesaran, spesies yang menggantikan spesies yang dominan sebelum tu. Okey, contoh payah bakau lah. Zon garis pantai. Zon garis pantai ni paling terdedah pada ombak besar. So, kalau ikutkan sini, tak ada tumbuhan boleh tumbuh. Jadi, ada satu spesies tumbuhan yang boleh tumbuh, iaitu spesies perintis Avicennia sp, pokok api-api, dengan Soneratia sp, pokok perepat. So, dia orang lah mula-mula tumbuh dekat kawasan air pasang ni. So, mereka yang mula-mula dominan kat sini. Okay. Lepas tu, bila dia orang dah tumbuh tu, dia orang ada sistem akar yang luas. Lepas tu ada pneumatofor. Lama-lama dia akan tolong perangkap lumpur. Perangkap lumpur yang dibawa oleh air. Lumpur tu akan berkumpul, tanah akan jadi lagi tinggi dan padat sesuai untuk tumbuhan lain tumbuh pula. Tumbuhan lain tu adalah Rhizophora sp. Makin lama, makin banyak Rhizophora sp ni tumbuh dekat kawasan yang tinggi tu lah. Jadi dia menyesarkan. Menyesarkan maksudnya dia gantikan spesies perintis tadi. Rhizophora pula jadi dominan. Lepas tu bila Rhizophora ni tumbuh banyak-banyak, akar jangkang dia ni memerangkap ranting kayu dan lumpur yang hanyut. Dia sekat aliran arus air. Jadi menyebabkan tanah tu lagi mendap. Tebing akan jadi lagi tinggi dan kering. So bila kering, dia sesuai untuk tumbuhan lain pula. Faham tak? Jadi pada waktu ni sebab tanah tu dah kering, dia jadi kurang sesuai untuk Rhizophora. Rhizophora tadi tanah dia macam lembab-lembab sikit kan, tempat dia tumbuh tu. Okey. Jadi hiduplah tumbuhan lain kat kawasan tu. Bruguera sp. Bruguera sp ni jadi dominan pula dan dia gantikan Rhizophora sp. Lepas tu zon belakang, tanah jadi lebih tinggi, keras, dah kering jadi lebih keras. Jadi Bruguera ni dia perangkap lebih banyak lumpur dan kelodak. Bila makin banyak mendap semua, tanah pantai berubah jadi darat sesuai untuk pokok darat lain pula, iaitu Nipa dengan Pandanus sp. Pandan Jadi pokok daratan Pandanus sp dengan Nipa ni pula, ni Nipa ni, dia akan sesarkan pula Bruguera sp. Jadi kalau saya nak ringkaskan pasal sesaran dengan pengkolonian payah bakau ni macam ni. Okey. So kita ada zon garis pantai, zon tengah, zon belakang. Jadi zon garis pantai ni, spesies yang mula-mula hidup kat sini spesies perintis, iaitu Avicennia dengan Soneratia. So dia orang yang sesuai hidup kat sini. So dia hidup lah. Mestilah dia fikir nak hidup sampai ke belakang ni, sampai zon tengah ni. Tapi bila tanah makin tinggi, keadaan mula tak sesuai untuk dihidup. Okey. So bila tak sesuai ni, dekat zon tengah yang tinggi ni tanah dia, Rhizophora dia mula hidup. Rhizophora dihidup dan lama-lama Rhizophora ni akan mula gantikan Avicennia dengan Soneratia ni. Nampak tak dia ganti? Hijau ganti biru ni. Yang tu maksud dia sesarkan. Dia sesarkan, dia gantikan. So bila dia ganti ni, Avicennia ni dia cuma conquer kawasan garis pantai je lah. Itu maksud dia. Jadi zon tengah ni dikuasai oleh Rhizophora. So ni Rhizo. Okay, so sini yang dominan dekat zon garis pantai Avicennia dengan Soneratia. Lepas tu bila dia nak ke tengah tu, dia kena sesar oleh Rhizophora. So Rhizophora dominan dekat zon tengah. Okay, jadi bila dekat zon tengah ni dah dominan, dia cubalah hidup kat zon belakang ni. Tapi kawasan tanah ni kering. Bila kering, lama-lama dia tak sesuai dan dia akan mati semua tu lah. Jadi Bruguera akan cuba hidup dekat zon belakang ni. Dan boleh adapt, dia boleh sesuai kat sini. Jadi dia akan mula sesarkan ataupun gantikan Rhizophora tadi. Faham tak? Dia mula gantikan. Jadi bila digantikan, dia conquer lah kat sini. Dia pun dominan kat sini, Bruguera ni. Okey. Jadi lama-lama tanah makin tinggi. Okey. Dia sesuai untuk tumbuhan darat pula. So yang kat belakang-belakang ni akan
dikuasai oleh tumbuhan darat pula. Pandanus dengan Nipah. Pandanus dengan Nipah ni akan mula sesarkan Bruguera yang cuba hidup dekat kawasan tumbuhan darat ni. Dia akan mula ganti. Jadi setiap zon ni ada tumbuhan yang dominan yang sesuai dengan keadaan kat situ. Dia tumbuh kat situ. Bila dia cuba hidup dekat tempat lain, kawasan lagi tinggi ke, lagi kering ke, dia tak sesuai, maka tumbuhan lain akan sesarkan dia, gantikan dia. Itu je lah secara simple dia kalau nak faham. Okay, cara nak ingat dia, A, S, Avicennia, Soneratia, Rhizophora, R, Bruguera, B. Ingatlah ni A, S, R, B. Kepentingan ekosistem paya bakau. Pertama, untuk zon perlindungan. Kenapa? Paya bakau ni dia jadi penampan atau penahan semula jadi untuk kurangkan kelajuan ombak dan angin yang sampai ke kawasan pinggir pantai. Lepas tu jadi tempat perlindungan untuk ikan, untuk udang, ketam daripada pemangsa. Dan daripada arus air yang kuat. So, hutan paya bakau jadi kawasan perlindungan tempat mencari makanan bagi pelbagai spesies burung yang berpindah randah. Okay, jadi bila dia tahu banyak ikan semua tu berlindung kat situ, jadi senang nak cari hasil laut. Hasil laut seperti ikan, udang, ketam jadi sumber pendapatan para nelayan di kawasan paya bakau. Perairan di kawasan paya bakau menyokong industri sangkar terapung dan menternak spesies komersial. Okay, next, sumber perhutanan. Kayu bakau ni boleh jadikan apa? Sampan, perangkat ikan, bangunan, kraft tangan, lepas tu kayu arang. Dan sumber makanan dan ubat-ubatan, Avicennia boleh buat sayur. Kacang dia boleh makan, rebus. Bunganya boleh buat madu. Soneratia boleh buat bahan minuman. Nipah boleh dimakan. Air daripada buahnya boleh digunakan untuk cuka dan nira. Nipah ni nipah lah. Okay. Bruguera boleh rawat cerit-berit. Okay. So, saya rasa itu saja untuk hari ini. Boleh baca balik slow-slow untuk fahamkan. Okay. Terima kasih.